Hai, Assalamualaikum, saya Hadi Nafi, cikgu tanaman anda. Baru ni saya ada post dekat Facebook saya. Ada video pokok saya yang sebelum ni. Lepas tu gambar pokok cili bara saya, buah lebat gila. Lepas tu biasalah orang akan tanya, pakai baju apa bro? Lepas tu meracun macam mana? Lepas tu jujur terus terang saya cakap dekat situ, saya pakai baju AB je, saya tak ada pakai baju tunggal. Lepas tu meracun pula, saya ada 12 set racun. Tapi semua 12 set racun ni saya beli bukan secara orang kata apa, bukan secara membabi buta. Saya beli dengan ilmu. Ada teknik-teknik untuk kita pilih racun yang betul. Kebanyakan orang dia akan beli racun berdasarkan jadual daripada kursus lah, ataupun daripada orang kata, kalau kata whitefly pakai ni, ataupun kedai sendiri yang akan suggest racun apa untuk apa yang sesuai. Itu cara tu bukan nak kata salah. Dalam pertanyaan ni tak ada salah atau betul, tapi cara macam tu tak ada strategi untuk meracun. Kalau macam saya meracun ada strategi dia. Sekarang saya nak share macam mana strategi saya meracun dekat kebun saya. Okey, sekarang saya akan ambil contoh, sebagai contoh macam mana kita nak settlekan nyamuk. Kalau kita nak settlekan nyamuk, mesti kita akan pakai benda ni. Tak kira lah reset ke, baygon ke apa. Setiap malam waktu senja tu kita akan sembur dekat dalam bilik ataupun dekat dalam rumah lah. Dan hari-hari kita akan buat benda yang sama. So korang rasa benda tu menguntungkan ke merugikan? Lepas tu apa strategi kedua yang korang boleh buat untuk settlekan nyamuk ni? Tengok sebagai contoh macam ni. Yang ni ialah takungan air. Biasanya nyamuk akan bertelur dan jentik-jentik akan penuh dalam ni lah. So strategi dia macam biasalah. Kita buang air dia. Kita pusing lagi sekitar rumah, kita cari lagi. Ada lagi tak takungan-takungan air? Bagi contoh ni saya jumpa lagi satu. Okey, kita tuang dia. Air bertakung, tuang lagi. Mana kawasan yang kita tak boleh nak tuang air tu? Bagi contoh macam dalam longkang ni, kita kena bagi ubat jentik-jentik. Jadi korang nampak tak apa benda yang saya cuba nak sampaikan dekat korang daripada tadi? Dengan ubat jentik-jentiknya, apa semua benda ni, apa benda yang saya nak cuba sampaikan dekat korang? Benda yang saya nak cuba sampaikan dekat korang ni ialah yang mana serangga ni dia ada stage kehidupan dia. Yang mana dia ada dewasa, dia ada anak dia, larva ke, pupa ke, insta ke, segala-gala serangga tu dia ada dia punya stage hidup dia, daripada telur sampailah ke dewasa. So kalau kita nak hapuskan diorang ni, kita kena hapuskan daripada awal, daripada telur tu sampailah ke dewasa. Jangan kita hapuskan yang dewasa je. Lama-lama yang dekat dalam telur tu dia akan menetas dan balas dendam dekat mak bapak dia yang kita dah bunuh tu. Kat situlah sekitaran tu tak akan habis. Kitaran meracun kita tak akan habis. So kita kena racun sampailah ke anak cucu dia. Jadinya sebelum korang nak hapuskan serangga tu, korang kena cari dekat persekitaran kebun korang ni, dekat mana ada sarang serangga tu. Sebagai contoh saya nak share, dekat tapak saya ni, dekat sebelah rumah saya ni, ada sarang serangga yang saya dah jumpalah sarang-sarang dia. Bagi contoh pokok buluh ni pokok buluh madu. Jom saya tunjuk. Korang nampak ni lah sarang whitefly. Saya duduk sibuk racun dekat kebun, tapi dia duduk berpesta dekat bawah pokok buluh ni. Tahu-tahu yang saya racun hanyalah yang dewasa, tapi yang telur-telur saya tak racun. Okey, tengok sarang ni. Ni satu. Yang ni ada lagi. Yang ni ada lagi. Nampak? Okey. Memang penuh bawah ni. Tengok lagi. Okey, nampak itu lagi. Ini lagi. Berpesta-pesta dia dekat bawah ni. Kebiasaan whitefly yang duduk hisap dekat kebun kita tu, yang duduk berkeliaran tu, mostly dewasa. Dia tak akan bersarang dekat kita punya kebun. Dia tahu kita racun kebun kita. Bijak juga binatang ni. Dia akan bertelur dekat sekeliling kebun kita, sama ada dekat hutan ataupun dekat pokok ni, pokok buluh tempat saya ni. Dia akan bersarang dekat sini. Lepas tu dia akan sarapan pagi dekat kebun, dia akan makan tengah hari dekat kebun, dia akan makan malam dekat kebun. So tak putus lah, hari-hari saya nak kena meracun kalau macam tu. Saya meracun kat kebun, dia tak ada, tapi dia duduk kat sini, datang makan. Dia tahu bila, oh nampak Hadi tengah meracun tu, balik. Dia macam tu, pandai. Binatang-binatang ni memang makin lama makin pandai. Jadi apa tindakan saya untuk membasmi lalat putih ni? Saya akan guna racun untuk dewasa dan untuk telur dia punya sekali. Sebagai contoh, racun telur yang saya ada ini. Racun telur ni nama dia Amico daripada syarikat Avancia. Dia punya AI Pyrophosphate. Macam ni kita nak tahu dia racun telur? Kita pusing belakang ni.
Okey, nampak? Ini adalah sejenis racun serangga daripada kumpulan juvenile hormon mimik. Kumpulan juvenile hormon mimik ni ialah dia akan, nampak dia akan tulis lagi, bertindak secara membantutkan embryogenesis, memberhentikan metamorfosis dan pembiakan. So apa yang korang belajar lagi pada hari ini ialah racun serangga ni dia ada racun untuk dewasa dan dia ada racun untuk telur dan pelbagai lagi. Dia ada kategori-kategori dia dan dia ada orang panggil apa? Mode of action dia. Untuk mode of action saya akan ajar dalam video lain. Mesti ramai akan tanya saya macam ni kita nak bezakan racun tu untuk dewasa ataupun racun telur. Paling simple korang boleh pergi dekat kedai racun, korang tanya saya nak racun telur untuk whitefly. Something macam tu lah. Tapi dalam teori dia, racun serangga ni dia ada 4 mode atau orang panggil mode of action dia. Yang mana yang pertama dia akan serang sistem saraf serangga tu. Yang kedua dia akan serang energy metabolism ataupun respiration dia. Yang ketiga dia akan serang serangga yang mengunyah. Lepas tu yang keempat pula barulah yang telur-telur ni. Telur-telur ataupun larva anak-anak dia tu dia akan merencatkan pertumbuhan serangga tu. Nanti dalam video akan datang saya akan share macam mana kita nak bezakan ataupun kita nak kelaskan racun-racun ni yang mana untuk sekian. Kalau korang dah tengok video ni sampai habis, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya ni. Okey, Assalamualaikum.